Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Muslimin rahimakumullah, alhamdulillah. Kembali kita bersyukur Allah kerana masih diberi kesempatan untuk kita bertemu dan berbincang berkenaan dengan agama Allah Ta'ala. Kita akan menyambung perbincangan berkenaan takwa berdasarkan kepada ayat Al-Quran Al-Karim dan kata-kata ulama berkaitan dengannya apabila mereka menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berkait dengan takwa. Di antara kelebihan kurniaan Allah yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa ialah orang yang bertakwa akan mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan sentiasa diberi hidayah oleh Allah. Mereka akan sentiasa berada di atas jalan yang benar. Mereka terhindar daripada kesesatan dan terselamat daripada membuat pilihan yang salah dalam urusan kehidupan mereka. Ini suatu yang sangat besar, yang memberi kesan yang sangat besar kepada diri manusia dalam kehidupan mereka di dunia ini. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran Karim dalam surah Al-Anfal ayat 29. Sebelum ini pun kita telah pernah membaca bincang tentang ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Maksudnya, wahai orang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Ia akan mengadakan bagi kamu petunjuk yang membezakan antara yang benar dan yang salah, menghapuskan kesalahan kamu, mengampunkan dosa kamu, dan Allah memiliki kurnia yang agung. Dan firman Allah juga dalam surah Al-Hadid, ayat yang ke-28. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulih yu'tikum kiflaini min rahmatih wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bahagian dan menjadikan untukmu cahaya, yakni hidayah, yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan dan Dia, yakni Allah, mengampuni kamu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala, orang yang bertakwa, mereka bertakwa kepada Allah ni dengan melaksanakan perintah Allah, melakukan apa yang diarahkan oleh Allah Ta'ala, dan dalam masa yang sama mereka meninggalkan tegahan Allah Ta'ala, maka Allah akan beri taufik kepada mereka untuk mereka mengenal yang hak dari yang batil. Inilah yang menjadi punca, yang merupakan faktor penting orang yang bertakwa beroleh kemenangan, keselamatan dan jalan keluar. Tahu bagaimana untuk menyelesaikan masalah dalam urusan kehidupan dunia mereka, dan juga menjadi sebab, menjadi punca faktor kebahagiaan mereka di akhirat nanti. Allah hapuskan dosa-dosa mereka dan ianya diberi pula pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 2, Dzalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa kepada Allah.
Al-Quran Allah turunkan hanya untuk orang yang bertakwa. Al-Quran yang diturunkan Allah Ta'ala itu hanya orang yang bertakwa lah yang mengambil petunjuk darinya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk kepada yang bertakwa, maknanya orang yang tidak bertakwa, maka kehidupan mereka tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai panduan. Jadi orang yang bertakwa ni mereka menjadikan Quran sebagai petunjuk, panduan, kerana mereka menyedari, mereka sedar berapa tingginya nilai Al-Quran, kalamullah itu, dan betapa pentingnya untuk mereka mengambil manfaat, mengambil pengajaran-pengajaran, melaksanakan, mengamalkan segala hukum, hakam yang terdapat dalam Al-Quran ini. Orang yang bertakwa, mereka adalah merupakan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Justru Allah sentiasa bersama dengan mereka. Allah sentiasa membimbing mereka, menjaga mereka, memelihara mereka, dan Allah beri bantuan kepada mereka. Dalam surah Taubah ayat yang keempat, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah mengasihi, Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Dan dalam surah At-Taubah ayat 36, Allah Ta'ala berfirman, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah olehmu bahawasanya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Dan kalau kita melihat lagi kelebihan ataupun kurnia yang diberikan oleh Allah kepada bertakwa ialah Allah berikan kepada mereka nusrah. Allah berikan kepada mereka bantuan, pertolongan. Firman Allah SWT dalam surah Ali Imran ayat 138. Hadza bayanun linnas hadza bayanun linnas wa hudan wa mau'izatul lil muttaqin. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang yang bertakwa. Al-Quran itu menjadi petunjuk, peringatan, pelajaran, mau'izah kepada orang yang bertakwa. Dan dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, Allah Ta'ala berfirman, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ataupun kita sebut apa? Ayat 1000 dinar. Mula kita sebut ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar, makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupkan baginya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sesungguhnya Allah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Segalanya ditentukan oleh Allah Ta'ala. Apa yang Allah nak, Allah laksanakan. Idza arada syai'a an yakula lahu kun fayakun. Bila Allah menghendaki sesuatu, cukup dengan Allah berkata kun, jadi. Maka jadilah. Berdasarkan kepada ayat kita bincang ini, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma,
Orang yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah akan menyelamatkan diri dia daripada segala bala dan kesusahan dunia. Juga kesusahan akhirat. Ya, Allah selamatkan dia daripada bala dan Allah selamatkan dia daripada kesusahan dunia. Ya, dan juga akhirat. Dapat pertolongan Allah di dunia ini dan di akhirat nanti. Ya, dan memanglah kita minta daripada Allah kebaikan. Tak kira kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita nak kedua-duanya. Ya, nak selamat dunia, nak selamat akhirat. Nak senang dunia, nak senang akhirat, nak diangkat kesusahan oleh Allah. Ya. Tak nak susah di dunia ini dan juga di akhirat. Kedua-duanya. Walaupun kalau kita nak bandingkan susah dunia, susah akhirat, tidak sama. Kalau susahnya, jauhlah susah di akhirat berbandingan susah di dunia ini. Begitu juga dengan nikmat. Jauhlah betapa hebat nikmat di akhirat nanti berbanding dengan nikmat yang sementara di dunia ni. Tapi kita nak kebaikan bagi kedua-duanya, sama ada dunia atau akhirat. Dan menurut Abu Aliyah rahimahullah ta'ala, kata beliau, orang yang bertakwa, Allah akan bukakan untuknya jalan keluar bagi segala macam kepayahan yang dihadapinya. Makhrajah, jalan keluar. Ya. Jalan keluar untuk selesai daripada masalah ialah dengan bertakwa kepada Allah, akan dapat bantuan, pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti setakat itu untuk kali ini. InsyaAllah kita bersambung pada pertemuan yang akan datang. Apa yang baik itu daripada Allah, silap salah itu kelemahan saya sendiri. Aqul qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.